شيء لا إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Mana kata masih? Baca kat mana? Baca kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, maka bagi kudrat itu dua ta'alluq. Pertamanya ta'alluq sulhi yang qadim, iaitu patut bagi kudrat itu pada azali bagi mengadakan sekalian mungkin dan meniada akan dia. Keduanya ta'alluq tanjizi yang hadis, iaitu ta'alluqnya dengan diri perbuatan, mengadakan dan meniadakan. Dan bagi ta'alluq yang kedua ini terbahagi ia atas 7 bagi. Pertamanya, ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq qabdah pada mungkin yang makdum, sentiasa pada masa yang telah lalu. Maka jika hendakinya dikekal akan dia atas adamnya, dan jika tiada maka diadakan dia. Baik, kita baca hak teks dulu. Maka bagi kudrat itu dua ta'alluq. Apa makna ta'alluq? Ta'alluq maknanya pekerjaan sifat ma'ani ataupun fungsi sifat ma'ani. Ta'alluq maknanya pekerjaan sifat ma'ani. Tulis lah. Macam pandai sangat tak mau tulis. Ta'alluq maknanya pekerjaan sifat ma'ani ataupun fungsi sifat ma'ani. Itu makna ta'alluq.
Macam mana? Contohnya kudrat. Ta'aluk kudrat itu berkuasa, menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Itu makna ta'aluk kudrat. Berkuasa Allah Ta'ala menjadikan sesuatu ataupun meniadakannya. Ijadu kulli mumkinin wa i'damu. Ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala muwafiqatin iradah. Menjadikan sesuatu mungkin ataupun meniadakannya di atas muwafaqat iradah. Itu maksud kata ta'aluk. Jadi kalau orang tanya apa maksud ta'aluk dan sifat 20 ni, pekerjaan sifat ma'ani ataupun fungsi sifat ma'ani. Itu maksud ta'aluk. Kalau dalam kitab yang lama ada tulis ta'aluk ialah menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih. Tak faham kita apa maksud menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih. Kalau orang dulu mungkin dia faham bahasa tu. Bahasa tu mungkin orang dulu dia faham lah. Kita ni tak pun nak faham bahasa tu. Orang dulu ni bahasa sastra dia tinggi. Zaman ni dia tak ada sastra. Zaman ni dia tak ada sastra. Dia kira pelepang. Zaman dulu dia bercakap penuh dengan simbolik, dengan kinayah, bahasa bunga-bunga. Sekarang ni tak ada dah. Kalau nak kahwin anak aku lah, kamu sudah benar kita. Orang dulu pergi berpantun-pantun. Pantun-pantun dulu nak kahwin dulu. Gunung Daik bercabang 3. Tu je. Para lembu bertanduk 2. Macam-macam lah dia punya pantun. Nak masuk Minang. Orang ni tak ada Minang tak ada, kahwin tu je. Senang cerita. Jadi menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih, ini bahasa sastra lama. Kita tak pun nak faham maksud dia. Jadi maksudnya yang mudah, ta'aluk sifat ma'ani itu, ta'aluk, pengertian ta'aluk dalam bicara sifat ma'ani Allah Ta'ala itu maknanya ialah pekerjaan sifat ma'ani atau fungsi sifat ma'ani. Contohnya seperti kudrat. Kudrat ta'aluknya ialah berkuasa menjadikan sesuatu atau meniadakannya. Iradat ta'aluknya menentukan sesuatu. Menentukan sesuatu. Ilmu mengetahui segala yang wajib, mustahil, mengetahui segala sesuatu. Maka tempat ta'aluk ilmu itu 3. Apa dia? Wajib, mustahil, harus. Hayat tak ada ta'aluk. Sama ta'aluknya mendengar. Mendengar akan sesuatu. Basar ta'aluknya melihat akan sesuatu.
berkata sesuatu. Itu ta'alluq. Jadi kalau kita nak susun kata bicaranya begini. Saya tulis jadualnya itu dalam kitab Aqidatul Mu'minin. Siapa rajin buka lah. Kita tulis sifat ma'ani, contohnya kudrat, artinya kekuasaan. Ta'alluqnya berkuasa. Kudrat artinya kekuasaan. Ta'alluqnya berkuasa menjadikan sesuatu atau meniadakannya. Tempat ta'alluqnya sekalian kemungkinan. Nama ta'alluqnya ta'alluq takdir. Bahagian ta'alluqnya 3. Suluhi qadid, tanjizi hadis dan ta'alluq qabdah. Balik nanti buka Aqidatul Mu'minin, cuba baca. Cari bab kudrat, dalam tu ada, saya tulis ya, ta'alluq. Bab ta'alluq. Ta'alluq, ta'alluqun. Bunyinya ta'alluqun. Melayu sebut ta'alluq, ta'alluq. Tapi ejaan Arabnya bunyi ta'alluqun. Baik, itu makna ta'alluq. Jadi dalam kitab lama dia tulis ta'alluq artinya menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih. Kurang faham agaknya kita kurang faham. Maksud menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih. Senangnya pekerjaan sifat ma'ani ataupun fungsi sifat ma'ani. Faham? Baik. Siapa tak faham boleh tanya. Baik, ta'alluq kita dah beritahu. Maka bagi kudrat itu 2 ta'alluq. Yang ni bahagian ta'alluq kudrat itu 2. Kena faham betul sifat ma'ani. Maknanya dalam bahasa Melayu. Kemudian ta'alluqnya. Kemudian tempat ta'alluqnya. Kemudian nama ta'alluqnya. Kemudian bahagian ta'alluqnya. Faham yang tu? Faham balik. Sifat ma'ani artinya apa? Kudrat contohnya, apa artinya? Kemudian ta'alluqnya, tempat ta'alluqnya, nama ta'alluqnya, bahagian ta'alluqnya. Buka kitab Aqidatul Mu'minin ya. Dalam tu saya tulis. Dalam kitab lama dia tak tulis dahulu. Jadi saya cerai-ceraikan, dia tu mudah nak faham. Apa tempat ta'alluq? Tempat ta'alluq tak sama dengan ta'alluq. Bahagian ta'alluq lain pula. Baik, jadi kudrat contohnya. Kudrat artinya kekuasaan. Kudrat artinya kekuasaan. Ta'alluqnya berkuasa menjadikan sesuatu. Kudrat artinya kekuasaan. Ta'alluqnya berkuasa menjadikan sesuatu atau meniadakannya. Tulislah, jangan pandai sangat. Tapi tanya tepi. Kudrat artinya kekuasaan. Ta'alluqnya berkuasa
menjadikan sesuatu atau meniadakannya. Tempat ta'aluknya iaitu sekalian mungkinat. Apa dia mungkinat? Perkara yang harus ada, harus tiada. Itu makna mungkinat. Mungkinat artinya perkara yang harus ada, harus tiada. Macam kita ni mungkinat lah. Allah itu qadim, kita ni mungkinat. Allah tu wajibul wujud, yang wajib ada. Kita ni mungkinul wujud, benda yang harus ada, harus tiada. Faham? Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Kita ni mungkinul wujud, perkara yang harus ada, harus tiada. Baik. Itu namanya ta'aluk. Kemudian tempat ta'aluk. Apa tempat ta'aluk pula? Apa ya? Tempat ta'aluk pula apa dia bahasa tu? Kepada mungkinat, iaitu menjadikan mungkinat atau meniadakannya. Tempat ta'aluk pula ialah mungkinat, segala mungkinat, iaitu pada menjadikan mungkinat atau meniadakannya. Apa makna mungkinat? Apa makna mungkinat? Kemudian nama ta'aluk kudrat. Nama ta'aluk kudrat iaitu ta'aluk ta'thir. Ta alif hamzah sayara. Ta alif hamzah sayara. Ta'aluk ta'thirun. Artinya pekerjaan yang memberi bekas. Ta'aluk ta'thirun maknanya pekerjaan yang memberi bekas. Ta'thirun maknanya yang memberi bekas. Apa maksud dia? Maksudnya ialah memberi bekas dari tiada kepada ada, memberi bekas daripada tiada kepada ada, ataupun memberi bekas daripada ada kepada tiada. Memberi bekas daripada ada kepada tiada. Ini bahasa-bahasa ilmu tauhid, bahasa-bahasa ilmu usuluddin. Agak macam belit-belit sikit. Bukan belit dah, ini lah ilmu falsafah. Ilmu falsafah orang wajib PhD. Ini falsafah. Falsafah ilmu usuluddin. Baik. Kemudian bahagian ta'aluknya. Bahagian ta'aluk kudrat ada 3. Yang pertama suluhi qadim. Yang kedua tanjizi qadim, tanjizi hadis. Yang ketiganya qabdah. Qabdah mana dia qaf bod ta marbuta. Baik, apa dia ta'aluk suluhi qadim? Apa dia ta'aluk suluhi qadim? Tengok dengar boleh. Tulis kat buku kitab ni dia tulis, cuba baca tengok. Patut pada azali bagi mengadakan sekalian mungkin dan
meniadakan akal dia. Rasa macam faham, baca lagi sekali, tak faham pula. Betul? Faham tak ini? Faham tak? Air? Boleh faham? 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 Ada tulis faham? Tak faham Baik, tak faham tulis. Soluhi ta'alluq artinya pekerjaan. Soluhi maknanya boleh ataupun yang boleh. Qadim iaitu pada azali. Jadi ta'alluq soluhi qadim maknanya pekerjaan yang boleh Allah lakukan pada azali. Ataupun kita kata perkara yang harus berlaku pada azali, tetapi Allah belum memperbuatnya. Itu kata soluhi qadim maknanya perkara yang boleh Allah Ta'ala lakukan pada azali, tetapi Allah belum lakukannya. Itu kata ta'alluq soluhi qadim. Allah boleh buat pada azali dulu. Sebab apa? Pasal Allah tu zat yang bersifat dengan kudrah, zat yang bersifat dengan kekuasaan. Maka dia boleh saja buat pada azali, tapi masa tu dia belum buat. Masa azali dia belum buat. Maka oleh kerana dia belum buat tu, dia boleh buat tapi dia belum buat. Itu namanya soluhi qadim. Ya, pekerjaan yang boleh Allah lakukan pada azali, tetapi Allah belum buat. Itu namanya ta'alluq soluhi qadim. Allah dia boleh jadikan alam, tapi masa tu Allah belum jadikan alam ini. Allah boleh jadikan alam ini, tapi Allah Ta'ala belum jadikan. Itu namanya ta'alluq soluhi qadim. Ya, iaitu ta'alluq pada masa belum ada apa-apa lagi. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Itu kata qadim tu. Waktu qadim, waktu azali, maksudnya masa tu tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah Allah. Nur Muhammad pun tak ada lagi, Aras tak ada lagi, apa pun tak ada lagi. Yang ada hanyalah Allah. Faham tak? Faham tak? Jadi masa belum ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah, itu namanya waktu azali. Itu maksud waktu azali. Maka pada waktu azali itu yang ada hanya Allah saja, lepas pun tak ada. Maka pada masa itu Allah boleh jadikan alam, Allah boleh jadikan makhluk, tapi Allah belum lagi. Allah boleh jadikan makhluk, tapi Allah belum jadikan lagi. Itu namanya ta'alluq soluhi qadim. Boleh faham tak? Kedua, ta'alluq tanjizi hadis. Apa ta'alluq tanjizi hadis? Tanjizi hadis ni maknanya tunai yang baharu. Tanjizi maknanya tunai, hadis maknanya yang baharu. Tunai yang baru. Apa maksud tunai yang baru? Iaitu Allah menjadikan alam daripada tiada kepada ada.
Allah menjadikan alam. Asalnya Allah tak jadikan lagi. Kemudian Allah jadikan alam. Maka dikatakan alam yang pertama dijadikan oleh Allah ialah apa? Apa dia? Apa alam yang mula-mula dijadikan oleh Allah? Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tahu tak saya? Tak tahu? Siapa tahu? Alam yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala itu khilaf ulama. Tapi yang paling masyhurah di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alam yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita taklah jadi satu wajib ataupun fardu ain kita percaya Nur Muhammad tu makhluk Allah yang pertama ataupun tidak. Sebab dia tak tergolong di dalam buku iman. Ini hanyalah ilmu pengetahuan hak. Percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa, tahu pun tak apa, tak tahu pun tak apa, tak dosa. Sebab dia khilaf ulama. Ya. Jadi ini hanyalah pendapat ulama melalui hadis-hadis ayat Quran yang mereka kajian, yang mereka kaji. Maka terbitlah satu perkataan, ya, awal-awal makhluk yang dijadikan oleh Allah ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa percaya tak jadi kafir, tak pula jadi murtad. Tak percaya pun tak apa, tak tahu pun tak apa. Dia hanyalah ilmu pengetahuan am. Yang salah ni ialah membid'ahkan orang yang percaya ataupun mengkafirkan orang yang tak percaya. Itu salah. Ada satu golongan di Malaysia ni, dia suka membid'ahkan orang. Dia kata siapa yang kata Nur Muhammad makhluk yang pertama, maka dia tu golongan pembid'ah. Ada pula yang kata itu kaum dhalalah, kaum yang sesat. Ada pula yang kata itu kaum zindiqiyah. Ini semuanya puak jahil akidah namanya. Ya, puak jahil akidah. Dia tak reti apa itu akidah, apa itu pengetahuan kan. Jadi percaya Nur Muhammad itu makhluk yang pertama ataupun tidak, itu ilmu pengetahuan, tak termasuk dalam akidah. Faham boleh? Baik. Ini pandai membid'ahkan orang. Apa pengertian Tuhan? Tak tahu. Pengertian Tuhan tu wajib tahu. Fardu ain. Yang tu tak mau ambil tahu. Ya, tapi orang kata Nur Muhammad makhluk yang pertama, ada kata tu bid'ah. Benda tak bid'ah dia kata. Bid'ah benda wajib dia kata tak wajib. Inilah dia orang yang mengada-ngadakan agama. Ya, baik. Jadi faham boleh. Jadi bila Allah Taala jadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tu namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis iaitu Allah menjadikan makhluknya. Sulahi qadir, Allah boleh jadikan makhluk, tapi belum Allah jadikan. Tanjizi hadis, Allah jadikan makhluknya. Jadi daripada tiada kepada ada. Akhirnya asalnya tak ada Nur Muhammad, mana Allah jadikan. Bila Allah jadikan tu namanya ta'alluq tanjizi hadis. Faham? Yang ketiganya ta'alluq qabdah. Qabdah bata marbuta. Qabdah. Apa dia ta'alluq qabdah? Qabdah ni maknanya genggaman.
kita genggam satu genggaman. Itu namanya qabdah. Faham? Dalam arti kata yang lain, qabdah itu ialah di dalam kekuasaan Allah. Di dalam kekuasaan Allah, di dalam kemahuan Allah, di dalam keinginan Allah. Itu kata qabdah. Perkara yang di dalam genggaman Allah, perkara yang di dalam kekuasaan Allah, itu namanya ta'alluq qabdah. Kemudian dia kata ta'alluq kudrat tadi ada 7. Apa dah yang 7 itu? Baik, yang pertama, ta'alluq saluhi qadim. Kemudian dia kata 2. Lepas tu dia pecah lagi 2. Lepas tu dia pecah lagi 7. Oh, banyak no. Jadi kalau kita nak faham ni, secara ringkas, ta'alluq kudrat itu 3. Saluhi qadim, tanjizi hadis, ta'alluq qabdah. Secara ringkas kita kata tadi 3. Secara mendetailnya, secara terperincinya, ta'alluq kudrat itu ada 7. Apa dia 7? Baik, tulis. Yang pertama, ta'alluq saluhi qadim. Yang kedua, ta'alluq qabdah. Baik, masa di waktu azali, makhluk ni belum ada. Makhluk ni belum ada. Yang ada hanyalah Allah. Tapi Allah sudah ada takdir. Allah sudah ada plan. Allah sudah ada takdirnya. Allah sudah ada plannya. Takdir Allah itu azali, plan Allah itu azali. Apa dia plan dia? Iaitu pada mengadakan makhluk. Plan Allah pada mengadakan makhluk. Jadi plan Allah itu qadim lagi azali. Ada Allah tu ada terus, ada plan dia. Ada Allah tu ada plan dia. Bukan plan tu baru ada dah. Cumanya Allah belum jadikan plan dia tu. Allah telah belum jadikan apa yang dia nak, yang dia takdirkan. Allah belum jadikan. Itu namanya ta'alluq saluhi qadim. Yang kedua, ta'alluq qabdah. Apa dia? Segala takdir Allah itu di dalam genggamannya, sama ada dia hendak menjadikan ataupun tidak. Ta'alluq qabdah itu maksudnya segala takdir Allah itu di dalam genggamannya, sama ada dia hendak jadikan ataupun tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ta'alluq tanjizi hadis. Apa maksudnya? Allah jadikan makhluk. Ta'alluq yang keempat, ta'alluq qabdah balik. Apa dia ta'alluq qabdah yang keempat? Iaitu sekalian makhluk yang dijadikan oleh Allah itu, sekalian makhluk yang dijadikan oleh Allah itu
sekalian makhluk yang dijadikan oleh Allah itu adalah di dalam genggaman Allah. Adalah di dalam genggaman Allah. Sama ada ianya terus dihidupkan ataupun dimusnahkan. Macam kita lah, kita semua ni di dalam genggaman Allah. Sama ada nak dimatikan ataupun nak dihidupkan. Ini kita ni takluk, ya, dalam takluk qabdah Allah. Nombor berapa? Baik. Nombor 5. Takluk tanjizi hadis. Apa dia? Takluk tanjizi hadis. Apa dia? Allah mematikan sekalian makhluk. Allah mematikan sekalian makhluk. Yang dinamakan kiamat. Yang keenam, makhluk yang dimatikan itu di dalam genggaman Allah. Yang keenam namanya takluk qabdah. Makhluk yang dimatikan itu di dalam genggaman Allah. Sama ada ia hendak diteruskan matinya atau dihidupkan semula. Semua makhluk yang dimatikan itu di dalam genggaman Allah. Sama ada dia hendak terus dimatikan ataupun dihidupkan semula. Itu yang keenam. Yang ketujuh, takluk tanjizi hadis balik. Yang ketujuh, takluk tanjizi hadis balik. Apa dia? Iaitu Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah dimatikan itu di hari kebangkitan semula, iaitu di padang mahsyar. Allah menghidupkan kembali segala makhluk yang dimatikan itu di padang mahsyar. Ada berapa? Itulah 7 takluk kudrat. Boleh faham? Ada tulis, ada faham. Kalau tak tulis, beraninya faham, balik lagi pergi jamban, keluar, lupa habis. Confirm. Dia pergi jamban, dia keluar, lupa habis. Baik, hafal 7 takluk kudrat itu. Dah fakta-fakta tadi. Apa maksud sifat kudrat, maknanya apa, takluknya apa, tempat takluknya apa, ya, nama takluknya, bahagian takluknya, kemudian takluknya secara terperinci. Faham? Itulah makna takluk kudrat. Baik, kita baca Hajawi pula, apa yang nak faham. Yang tadi siapa yang tak faham, bila angkat tangan. Yang saya boleh, dia tak faham. Faham saya? Betul? Tanya faham. Tanya boleh tak pergi. Tujuan faham. Siap dia sampai. Satu sampai. Malah dia tunggu tak jangan. Orang nak pergi budak dalam.
itulah 7. Jadi yang jawinya dia baca tu dia macam mana? Mari kita baca sambil lalu. Jadi dah faham dah. Ni yang tak faham. Kita baca lagi dah. Tak faham bukan sebab salah pengarang, tak faham sebab lemah otak kita. Tu sebenarnya. Baik, dia kata apa? Pertamanya ta'aluk, ia akan sebagai ta'aluk qabdah pada mungkin. Yang makdum sentiasa, makdum maknanya yang tiada pada masa yang telah lalu. Maka jika dikehendakinya dikekal akan dia atas adamnya, dan jika tiada maka diadakan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'aluknya dengan fi'il pada mengadakan mungkin tersebut itu. Yang ketiga, ta'aluk qabdah pada mungkin yang diada akan dia. Maka jika dikehendakinya dikekal akan dia atas wujudnya, dan jika tiada maka diadam akan dia. Keempatnya, ta'aluknya dengan fi'il pada mengadam akan mungkin. Mengadam tu, menyadakan yang tersebut itu. Kelimanya, bukan makdamun, makdam Melayu setengah, Arab setengah. Itu Melayu mengadamkan, ini menyadakan akan mungkin yang tersebut itu. Kelimanya, ta'aluknya qabdah pada mungkin yang sudah diadam akan dia. Maka jika dikehendaki maka dikekal akan dia atas adamnya, dan jika tiada maka dikembali akan dia kepada wujudnya. Keenamnya, ta'aluknya dengan fi'il pada mengembalikan akan mungkin yang tersebut itu kepada wujudnya. Ketujuhnya, ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk qabdah pada mungkin yang dikembali akan dia kepada wujud. Maka jika dikehendaki dia maka diadam akan dia, dan jika tiada maka dikekal akan dia atas wujudnya. Tetapi dengan nasnya khalidina fiha, maknanya dikekal akan dia atas wujudnya insya-Allah. Jadi kalau tengok di sini ada 8 takluk dia. Kita tulis tadi ada 7 kan. Jadi ada khilaf ulama, setengah dia sebut 8, setengah dia sebut 7. Nak sebut 8 pun boleh je. Yang ke-8 tulis ta'aluk qabdah. Yang ke-8 itu 7 kan. Saya tulis berapa ada ni? Tulis tak? Tak tulis. Berapa tulis tadi? 7. Tulis yang ke-8. Ta'aluk qabdah. Yang ke-8 ta'aluk qabdah. Apa dia? Iaitu di dalam genggaman Allah. Iaitu di dalam genggaman Allah. Sekalian makhluk yang dibangunkan semula itu, sekalian makhluk yang dibangkitkan semula itu, sama ada hendak diteruskan hidupnya ataupun dimusnahkan. Baik, sambung sikit lagi. Ta'aluk yang ke-8 ini
Ta'aluk yang ke-8 ini bukanlah pada iktibar syarak. Ta'aluk yang ke-8 ini bukanlah atas iktibar syarak. Hanyalah ia atas iktibar akal. Hanyalah ia atas iktibar akal. Titik. Kerana telah nyata nas Al-Quran dan hadis, kerana telah nyata nas Al-Quran dan hadis yang menerangkan makhluk yang dibangkitkan semula itu, makhluk yang dibangkitkan semula itu akan kekal abadi selamanya. Akan kekal abadi selamanya. Baik, kalau masuk syurga selama-lamanya, tak ada musnah-musnah. Melainkan yang masuk neraka ada dua golongan. Satu golongan yang akan keluar semula, dia akan masuk ke syurga. Satu lagi yang akan dikekal dalam neraka selama-lamanya, iaitulah buah kapi. Itu tulah baik-baik jauh. Misalnya dengan gimana sama. Habis. Itulah dia ceritanya. Ta'aluk kudrat. Baik, fahamkan ta'aluk ini. Muzakarahkan, hafal, ingat, hadam sampai mati. Tanya Pak Bekor. Jawab tu. Tanya Pak Bekor. Bekor tak apa dah, dia tanya jawab dia. Tapi muridnya kalau dia nak kuliah Bekor, dia tahu kuliah tauhid, tanyalah tauhid. Tauhid lagi susah. Bekor ni mudah je, kan? Maaf, saya bertanya, jika kita solat jemaah di surau atau di masjid, bila ada kuliah pengajian, manakah lebih afdal? Ikuti pengajian atau solat sunat? Wirid dan doa sendirian. Terima kasih Ustaz. Ikut pengajian itu lebih afdal. Tinggalkan wirid sunat, tinggalkan solat sunat. Terus diikut pengajian, itu lebih afdal. Sebab apa? Solat tu solat sunat, nama pun sunat. Wirid itu sunat, nama pun sunat. Nuntut ilmu terkadang ada yang wajib, ada yang fardu ain yang kita tak tahu. Tentulah menuntut ilmu lebih afdal. Yang kedua, izinkan saya bertanya, izinlah. Apakah hukum saya melebihkan menuntut ilmu di bulan puasa berbanding ibadat-ibadat seperti baca Quran, solat, tarawih, zikir dan lain-lain? Menuntut ilmu tu lagi afdal. Kalau bulan-bulan yang lain tu tak menuntut ilmu, lebih-lebih lagi lah afdalnya bulan Ramadan itu dibuat majlis ilmu seperti tazkirah Ramadan. Bulan-bulan lain tak sempat lagi masjid, tak saya balik pukul 9. Maya Isyak habis pukul 9.30. Tapi bulan Ramadan paling awal, dia ada masa lama di masjid untuk dengar tazkirah Ramadan. Ya,
maka itu lebih afdal daripada baca Quran. Sebab baca Quran itu sunat. Itu lebih afdal dari zikir. Sebab menuntut ilmu itu wajib. Apatah lagi ilmu yang fardu ain. Maka masjid-masjid, surau-surau yang nak buat tazkirah, jangan buat tazkirah kosong. Buatlah tazkirah yang fardu ain. Malam pertama tu bagi tazkirah motivasi, tak apa. Malam kedua tu start dah tazkirah yang fardu ain ke atas umat. Seperti buat tazkirah sifat 20 kali. Malam pertama wujud, malam kedua tidak. Setelah awalnya dia habis 68 aqaidul iman dalam masa sebulan. Itulah namanya masjid dan surau yang prihatin kepada masalah fardu ain ummah. Jangan dia jemput penceramah. Ya tak apalah, baguslah jemput penceramah tu, baguslah. Tapi masalah fardu ain, tauhid umpamanya, itu patutlah dititik beratkan. Jadi surau yang ada pengurusi yang ada kecerdikan agama, dia pentingkan fardu ain ke atas ahli qaryahnya dulu. Jadi dia faham fardu ain kita ni kurang di kalangan di kalangan ahli qaryah. Kita buat fardu ain lah. Sebab masalah tauhid, tasawuf lah yang fardu ain. Jadi bincang-bincang lah. Jadi ke masjid surau nak buat tazkirah, buatlah tazkirah yang fardu ain. Bukan sekadar motivasi. Motivasi ni ramai dah yang tahu. Hari ni baru kita tengok ceramah-ceramah, ratus-ratus ribu mana dah. Kuliah, 10 orang, 15 orang. 10 orang, 15 orang. 10 orang, 5 orang. Tapi kalau ceramah umum, ceramah motivasi, 100 ribu orang, 1 juta orang, 50 juta orang pun ada orang kali. Orang tengok. Pasal apa? Itu tanda apa? Tanda akhir zaman. Orang hanya dengar ceramah untuk suka-suka, bukan untuk takarrub ila Allah. Baik Allah. Tanda di situ, maka hasilnya pada kudrat itu 8 takluk. 8 takluk. InsyaAllah kita sambung. Bermula dalil pada kudrat, iaitu firman Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya bermula Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa dia. Baik, habis itu tanda kedelapannya iradah. Kedelapannya iradah. Baik, apa tu? Dalil sifat kudrat. Apa dia dalil dia? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dalil naqli. Baik, wallahu a'lam al-baik. Ada lagi tu. Kemudian ramai dulu. Baik, soalan dia kata tempat ta'aluk kudrat itu 3. Wajib, mustahil, harus. Maksudnya perkara yang wajib ada, perkara yang mustahil ada, dan yang harus ada ke? Apa betul? Mana tempat ta'aluk kudrat ni? 3. Tempat ta'aluk kudrat ialah kepada kemungkinan. Siapa kata 3? Ta'aluk kudrat 3. Tempat ta'aluk kudrat 1. Ta'aluk kudrat 3. Apa dia? Soluhi qadim, tanjizi hadis, ta'aluk qabdah. Itu ta'aluk kudrat. Tempat ta'aluk kudrat 1 ya, kepada sekalian mungkinan.
Mustahil harus ni, wajib mustahil harus ni, ini tempat takluk bagi sifat kalam. Sama, basar, ilmu. Tempat takluk sifat ilmu 3, wajib mustahil harus. Tempat takluk kalam 3, wajib mustahil harus. Tempat takluk sama 2, maujudat. Tempat takluk basar pun 2, maujudat. Tempat takluk kudrat mungkinat. Tempat takluk iradat mungkinat. Ayat tak ada tempat takluk. Buka Aqidatul Mu'minin. Saya ada tulis carta dia. Kita baca tu. Ya. Saya baca balik. Tempat takluk kudrat mungkinat. Tempat takluk iradat mungkinat. Tempat takluk ilmu apa dia? Wajib mustahil harus. Tempat takluk hayat tak ada. Hayat tak ada tempat takluk. Sama dan basar tempat takluknya kepada yang maujudat, sekalian yang ada. Semua Allah Ta'ala mendengar, semua Allah Ta'ala melihat. Tempat takluk kalam 3, wajib mustahil harus. Iaitu Allah Ta'ala menerangkan sifatnya yang wajib. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan Allah Ta'ala menerangkan sifat yang mustahil baginya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu takluk kalam pada yang mustahil. Takluk kalam pada yang harus. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menjadikan segala langit dan bumi dan perkara yang antara keduanya dalam 6 masa. Itu harus, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Baik, habis. Ini soalan ni salah. Maka dia kata, maaf nak tanya, tempat takluk kudrat itu 3, wajib mustahil harus. Maksudnya perkara yang wajib ada, perkara yang mustahil ada dan harus ada ke? Salah. Bukan yang tu. Ini salah faham. Ini salah faham ni. Baik ya. Tadi saya dah terangkan tempat-tempat takluk. Jadi fahamkan makna perkara yang terkandung dalam bicara takluk sifat mani. Makna sifat mani, contohnya kudrat artinya kekuasaan. Kemudian takluknya apa? Tempat takluknya, nama takluknya, bahagian takluknya. Saya terang tadi. Apa dia? Apa dia takluknya? Contohnya kudrat. Takluknya apa? Takluk dan kudrat artinya kekuasaan. Takluknya berkuasa menjadikan sesuatu. Tempat takluknya sekalian mungkinat. Nama takluknya takluk ta'til. Bahagian takluknya 3. Soleh qadir, tadri hadis, qabdah. Kan dia tulis siap dah itu bahagian takluk. Bukan tempat takluk. Yang kata 3 tu bahagian takluk. Tempat takluk satu ya. Boleh faham? Ini yang bertanya ni boleh faham ke tidak? Tanya kawan sebelah faham. Wallahu a'lam. Dan satu lagi tu. Banyak pula dia tanya. Tak apa tanya, tak apa. Jangan tak tanya. Macam belagak pandai. Tanya tak kerti. Nak tanya malas. Jangan tanya. Tak pernah tanya. Sebab dia faham semua. Nak tanya dan faham rezeki yang miskin macam mana? Dia tanya, Allahumma rzuqni miskinan thayyibah.
Ya Allah, kurniakanlah kepada aku rezeki miskin yang baik. Maksud rezeki miskin yang baik ni gini. Orang miskin yang soleh dalam akhirat nanti 500 tahun terlebih dahulu masuk syurga sebelum orang kaya yang soleh. Ada orang miskin yang soleh, ada orang kaya yang soleh. Orang miskin yang soleh ni, dia masuk syurga 500 tahun terlebih dahulu daripada orang kaya yang soleh. Kalau orang miskin yang fasik, kau masuk neraka dulu lah. Kalau orang kaya yang fasik, kau lagi lama dalam neraka. Kau nak yang mana? Ada 1, 2, 3, 4 itu. Nak cepat masuk syurga kan? Nak lambat kan? Nak masuk neraka dulu kan? Ataupun nak masuk neraka lama? Banyakkan orang kaya duduk mengumpat tadi tu. Itulah kita minta jadi orang miskin yang baik, supaya apa? Cepat masuk syurga dalam negeri akhirat. Pasal apa? Terik matahari di atas kepala 50,000 tahun tu tak pernah dirasa orang kat dunia ni. Tu baru terik matahari. Namun ada orang yang melepasi daripada duduk di situ. Dia masuk syurga tanpa melalui berpanas di terik matahari dan tanpa melalui seksa neraka. Duhulu jannah bila hisab. Siapa itu? Di antaranya orang miskin yang baik, tak kala di dunia. Orang miskin yang baik, dia tak ambil nikmat dunia banyak sekadar untuk menguatkan ibadah. Dia jadi orang yang soleh-solehi. Nak pula dia mati syahid lagi cepat dalam masuk syurga. Nabi-Nabi Rasul itu dah terlebih lagi cepatnya. Ya, itulah masuk kata Allahumma rzuqna miskinan tayyiba. Ya Allah, kurniakanlah pada kami rezeki yang baik, rezeki miskin yang baik. Iaitu jadi orang miskin yang cepat masuk syurga. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf nak jadi miskin. Ya, dah kaya dah nak jadi miskin. Kita takut lah minta jadi miskin. Ya, takut jadi miskin. Itu namanya penyakit al-wahan. Nak derma takut miskin. Bawa RM1 masuk tabung, terketak-ketak sampai ke gigi. Gigi terketak. Tak gigi nak masuk tabung. Okay, miskin lah aku. Derma RM1. Ngaji kat ustaz ni RM1, bulan RM30, bukan sekampit lah tu. Berkira sangat. Ya Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia, tak pernah Tuhan berkira. Walaupun maksiat hari-hari dia buat, tapi Allah Ta'ala beri rezeki tak puas-puas, tak habis-habis, banyak. Tak pernah dia rasa baik sungguh Allah Ta'ala. Walaupun aku jahat, dia bagi rezeki. Yang dia ada kat kita pula, nak beri rezeki takut miskin pula. Ya Allah Ta'ala tu kan maha kaya. Dia yang maha beri rezeki. Wa ta'ala nafsu buka. Pasal apa kita nak risau dengan janji Allah? Sebab ada kerisauan tu lah. Tengok tabung tergeruk ni. Tengok tabung warna hitam, nampak macam hati, macam api warna hitam. Pasal kita takut miskin dan takut mati. Nak cakap yang benar tu takut ya. Dia ada orang pesan kat kita, Ustaz, cakap pada isteri Ustaz, nanti kena gam. Bisa orang ingat dia kena gam. Bayar habis dia kata. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil